Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama diberi Hasan Basri bin Muhammad Noor. Nama saya Muhammad Afiq bin Syafie Ismail. Dan Saya Muhammad Tania bin Zulkifli. baiklah, hari ini kita dalam satu video yang di mana akan adanya satu tugasan. Maafkan saya, ada dua tugasan tapi dalam satu video, iaitu tugasan bagi subjek fonetik dan fonologi, dan satu lagi ialah susastraan Melayu. Okay, baiklah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Syed Mansur bin Syitong dan juga Tuan Haji Amir kerana telah memberikan kami peluang dan juga ruang untuk belajar dengan anda. Jadi untuk kali ini kami akan melaksanakan tugasan yang telah diberikan. Baiklah, pertama sekali saya mahu bertanya kepada saudara Afiq, apakah contoh puisi yang saudara ingatlah? Jadi terima kasih kepada saudara Hasan. Contoh puisi yang saya ingat, setahu saya kita terdapat banyak puisi-puisi, sama ada puisi tradisional atau puisi moden. Jadi apa yang saya ingat adalah berkenaan dengan puisi, iaitu contohnya pantun, gurindam, syair dan lain-lain lagi. Jadi apa yang saya ingatlah, apa yang saya ingat ni lah saya akan gunakan dalam tugasan kita pada hari ini. Jadi Okey, baiklah. Jadi untuk kali ini kita akan lihat satu persatu ataupun kita akan terokai satu persatu. gurindam, Gurindam pasal 1. Barang siapa yang tiada memegang agama, sekali-kali ia tidak boleh dibilangkan nama. Barang siapa yang mengenal yang empat, itulah tanda orang yang makrifat. Barang siapa yang mengenal Allah, suruh tegahnya dia menyala. Barang siapa yang mengenal diri, tahulah ia Tuhan yang bahari. Barang siapa yang mengenal dunia, tahulah ia barang yang mudarat. Barang siapa yang mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Sekian daripada saya. Gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi lama dalam sastra Melayu yang terdiri daripada dua baris dalam satu rangkap. Sastra ini mempunyai banyak jenis. Ada yang dua baris, ada juga yang empat baris. Jadi baris yang pertama biasanya menyatakan suatu perbuatan atau keadaan, sedangkan baris kedua menyatakan akibat atau hasil dari perbuatan tersebut. Gurindam sering digunakan untuk menyampaikan nasihat, petuah atau sindiran dalam kehidupan sehari-hari. Kata gurindam berasal daripada bahasa Sanskrit, sehingga puisi ini tergolong sebagai satu daripada puisi Melayu tradisional dalam kategori bukan naratif. Seterusnya, ini merupakan ciri-ciri dan peranan atau fungsi bagi gurindam. Ciri-ciri bagi gurindam yang pertama adalah setiap huntai mengandungi dua baris ayat. Jadi yang kedua adalah baris pertama disebut sebagai syarat, manakala baris kedua disebut sebagai jawab. Dia berbeza dengan pantun di mana baris pertama dan kedua mempunyai bayang, tetapi bagi gurindam pula ia merupakan syarat dan baris yang seterusnya disebut jawab. Jadi rima hujungnya sama, iaitu A dan A. Isinya adalah hal-hal yang berat dan serius. Ia merupakan puisi bertulis. Peranan dan fungsi bagi gurindam. Gurindam berperanan sebagai alat yang berfungsi untuk mendidik khalayak, di mana gurindam ni sering digunakan dalam lagu ataupun kata-kata nasihat. Jadi unsur pendidikan yang dikedekankan ialah iman dan moral yang baik, di mana gurindam ini digunakan sebagai salah satu inisiatif untuk kita sampaikan maklumat ataupun sampaikan nasihat dalam bentuk sindiran dan pelbagai bentuk lagi lah. Ini merupakan
lirik ataupun sebuah contoh gurindam yang saya dendangkan sebentar tadi. Jadi ini merupakan maksud-maksud setiap perangkap bagi gurindam saya sebentar tadi, di mana gurindam saya mempunyai 6 rangkap. Jadi di sini mempunyai 6 juga maksud. Jadi maksud rangkap pertama adalah seseorang tidak berpegang kepada agama tidak akan dihormati atau dikenali dalam masyarakat. Agama adalah asas identiti dan kehormatan seseorang. Di sini bermaksud bahawa apabila seseorang tu tiada agama, dia tidak mudah untuk dihormati ataupun tidak mudah untuk dikenali dalam khalayak ramai. Jadi maksud yang kedua adalah seseorang yang memahami 4 perkara, iaitu perkara penting merupakan syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Oleh orang yang bijaksana dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang kehidupan dan agama. Ini bermaksud orang-orang yang berilmu, dia akan disanjung ataupun diangkat dia punya darjat dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga maksud rakyat juga adalah seorang yang mengenal Allah dan memahami perintah serta larangannya, akan sentiasa patuh dan tidak akan menyimpang dari jalan yang lurus. Ini apabila seseorang itu dia mengenal Allah ataupun dia faham agama, dia akan ikut perintah Allah dan patuhi segala larangannya kerana dia tahu syurga neraka, dia tahu bahawa benda yang salah ni merupakan azab ataupun ujian bagi dirinya. Jadi yang seterusnya, maksud rangkap yang keempat, mengenal diri sendiri adalah kunci untuk mengenal Tuhan yang abadi. Dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat memahami hubungan mereka dengan Tuhan. Apabila kita mula sabah diri, di mana kita tahu bahawa dosa dan pahala, dan kita kenal Tuhan yang abadi, kita akan lebih menghayati diri kita sendiri, bahawa kita hanya hidup bertuhan. Kita hanya, segala ujian dan segala nikmat adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dapat memahami hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita akan lebih mengeratkan lagi hubungan. Jadi di mana kita sentiasa berhubung apabila kita solat, beribadah, dia akan memberi manfaat yang terbaik ketika kita hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kelima adalah seseorang yang memahami sifat dunia akan menyedari bahawa dunia ini penuh dengan tipu daya dan godaan yang boleh menyesatkan. Jadi sesiapa yang tahu sifat dunia ini macam mana, bahawa sifat dunia ini tak kekal, dia akan tahu bahawa dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya tipu daya semata-mata. Yang kekal adalah akhirat. Jadi apabila seseorang tu tahu, dia akan merasakan dunia ini tidak bernilai bagi dia, bahawa dunia ini adalah alam ujian. Jadi rakam yang terakhir adalah seorang yang memahami akhirat akan menyadari bahawa dunia ini penuh dengan bahaya dan kesusahan, dan mereka akan lebih fokus kepada kehidupan yang kekal di akhirat. Ini seperti maksud rakam 5 tadi, bahawa seseorang tahu bila kita menyadari bahawa akhirat ni lebih penuh dengan kehidupan yang kekal abadi, di mana dunia ni hanyalah tempat ujian semata-mata dan bahaya. Serta dunia ni merupakan, apabila kita terlalu sayangkan dunia, akan berbahaya kepada jiwa dan hati kita. Jadi kita di sini menyuruh kita supaya kita lebih fokus terhadap akhirat, kerana akhirat ni merupakan tempat abadi kita, tempat kita akan kekal selama-lamanya. Jadi di sini merupakan maksud keseluruhan gurindam tadi. Gurindam ini menekankan pentingnya agama, pengetahuan dan kesedaran diri. Seseorang yang tidak berpegang pada agama tidak akan dihormati dalam masyarakat. Memahami 4 perkara penting menjadikan seseorang bijaksana. Mengenal Allah membawa kepada kepatuhan pada perintahnya. Sementara mengenal diri sendiri adalah langkah pertama untuk mengenal Tuhan. Memahami hakikat dunia sebagai tempat penuh tipu daya dan mengenal akhirat membawa kesedaran dunia ini sementara dan berbahaya. Keseluruhan gurindam ini mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan yang benar, bermakna berpegang pada nilai tersebut. Jadi ini maksud gurindam ini akan memberi manfaat terhadap kita. Gurindam ini hanya untuk membantu kita untuk mengingatkan Yang Maha Esa. Jadi ini merupakan nilai dan pengajaran. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji mengajarkan kita tentang pentingnya agama sebagai asas bakti dan kehormatan seseorang, serta menekankan bahawa tanpa agama, seseorang tidak akan dihormati dalam masyarakat.
Ia juga menekankan kebijaksanaan dan pengetahuan mendalam tentang syariat, tarikat, hakikat dan makrifat sebagai tanda orang yang bijaksana, kepatuhan kepada Tuhan dan mengenal Allah serta mematuhi perintah dan segala larangannya adalah penting untuk menjalani kehidupan yang benar. Mengenal diri sendiri adalah kunci untuk mengenal Tuhan yang abadi, menunjukkan bahawa refleksi diri adalah penting untuk hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Gurindam ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan tipu daya dan godaan dunia yang sementara, serta menekankan pentingnya fokus kepada kehidupan yang kekal di akhirat. Menyedari bahawa dunia ini penuh dengan bahaya dan kesusahan. Keseluruhan Gurindam ini mengajarkan nilai-nilai agama, kebijaksanaan dan kesedaran diri serta kewaspadaan terhadap godaan dunia dan fokus kepada akhirat. Seterusnya, kita pergi kepada segmen yang seterusnya, iaitu mengintegrasi elemen fonetik dan fonologi. Ini merupakan paparan ataupun rujukan untuk mengasingkan penyebutan fonetik dan fonologi. Jadi di sini terdapat beberapa perkataan yang telah saya asingkan. Jadi pada rangkap yang pertama, iaitu nombor 1 dan nombor 2. Jadi pada rangkap pertama, baris pertama adalah barang siapa tiada memegang agama. Tiada. Di sini saya mengasingkan dan mewarnakan warna hijau bahawa ia merupakan worker rangkap, dan seterusnya adalah agama merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Yang seterusnya adalah sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nama juga merupakan kata pinjaman. Nama merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Jadi yang ketiga adalah rangkap kedua baris pertama ialah merupakan siapa, seperti yang tiada tadi bahawa merupakan siapa ini merupakan worker rangkap. Jadi yang keempat ni diwarnakan sebagai warna kofur ni 4, merupakan konsonan rangkap. Jadi yang seterusnya adalah yang diwarnakan warna biru tadi, maka iaitulah orang yang makrifat. Makrifat ni merupakan konsonan pinjaman. Jadi seterusnya, ini seperti yang saya katakan tadi bahawa ia hanya sama dengan rangkap 1, 2 tadi, di mana barang siapa suruh dan tegahnya tiada merupakan worker rangkap, dan barang siapa juga merupakan worker rangkap. Jadi seterusnya, ini merupakan paparan rangkap yang kedua terakhir, iaitu barang siapa yang mengenal dunia. Dunia ini merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab dikenali sebagai alam semesta. Jadi yang kepada seterusnya, yang ke-10 ni, yang ke-11 ni merupakan akhirat. Barang siapa yang mengenal akhirat. Akhirat merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab juga. Jadi yang ke-seterusnya adalah dunia juga. Jadi ini semua merupakan paparan elemen fonetik dan fonologi yang saya asingkan. Jadi itu saja. Pantun. Baiklah, pada tugasan kali ini saya memilih puisi Melayu tradisional jenis pantun. Pantun nasihat. Pantun yang pertama, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Baiklah, pantun yang kedua, Buah cempedak bentuknya bujur, sangat disukai oleh semua. Jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Pantun yang ketiga pula ialah pergi mendaki Gunung Daik, hendak menjerat kancil dan rusa. Bergotong royong amalan yang baik, elok diamalkan setiap masa. Pantun yang keempat, tengah hari pergi mengail, dapat seekor ikan tenggiri. Jangan amalkan sikap bakhil, akan merosak diri sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan tengok maksud pantun itu sendiri. Pantun ialah sejenis puisi Melayu tradisional yang digunakan untuk menyampaikan pemikiran dan perasaan yang gembira, sedih, rindu, marah dan sebagainya. Jadi kita tengok pandangan seorang tokoh mengenai maksud pantun itu. Menurut Abdul Rahim Ismail pada tahun 2017 mengatakan bahawa pantun merupakan sejenis puisi Melayu lama yang paling popular dan ianya merupakan hak milik orang Melayu. Puisi digunakan untuk menggambarkan perasaan atau emosi seseorang. Jadi pantun ini mempunyai banyak jenis
seperti pantun jenaka, budi, pantun nasihat, kasih sayang dan sebagainya. Jadi dalam kali ini saya menggunakan atau memberikan pantun nasihat. Pantun nasihat ni bertujuan untuk memberikan nasihat atau pengajaran secara halus melalui kiasan yang indah. Ciri-ciri pantun pula ialah pantun ialah karangan berangkap yang menggunakan bahasa-bahasa indah. Sebuah pantun wujud dalam satu rangkap yang sempurna dari segi maknanya. Setiap rangkap pantun terbahagi pada dua bahagian, iaitu bahagian pembayan dan satu lagi bahagian maksud. Bagi pantun 4 kerat, baris 1 dan 2 ia adalah pembayan, manakala baris 3 dan 4 adalah maksud. Bagi pantun 2 kerat pula, baris pertama adalah pembayang, manakala baris kedua adalah maksud. Rima atau bunyi akhir di hujung baris adalah sejajar. Bagi pantun 2 kerat, rima akhir dalam bentuk AA. Bagi pantun 4 kerat pula, rima akhir berbentuk AB. Ini merupakan lirik asal pantun nasihat yang telah saya bacakan sebentar sahaja tadi. Jadi masuk rangkap bagi pantun nasihat yang pertama, Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Jadi baris ini menggambarkan keadaan atau ciri geografi yang unik dan luar biasa, iaitu Pulau Pandan dan Gunung Daik dianggap sebagai simbol keunikan. Dan yang menarik dalam pantun ini, Gunung Daik bercabang 3 bukan sekadar rekaan semata-mata atau khayalan, tapi ia sungguh bersifat realiti yang berada di Indonesia. Itu rangkap ketiga dan 4 bagi pantun nasihat yang pertama, iaitu hancur badai di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Baris ini menyampaikan bahawa walaupun seseorang itu telah meninggal dunia dan tubuhnya terkubur di dalam tanah, kebaikan dan budi yang dilakukan semasa hidupnya akan tetap dikenang dan dihargai. Masuk rangkap pantun yang nasihat yang kedua pula ialah buah cempedak bentuk yang pujuk, sangat disukai oleh semua. Okey, jadi dalam rangkap ini gambaran tentang buah cempedak yang berbentuk wujud dan digemari oleh ramai orang yang memberikan maksud bahawa sesuatu yang baik akan dihargai. Jadi rangkap 3 dan 4 dalam pantun nasihat kedua ini, jika kita bersikap jujur, hidup kita dipandang mulia. Jadi di baris ini ia memberikan nasihat bahawa kejujuran adalah sifat yang mulia dan akan dihormati oleh masyarakat. Jadi masuk rangkap pantun nasihat yang ketiga pula. Okey, rangkap 1 dan 2, pergi mendaki Gunung Daik, hendak menjerat kancil dansa. Jadi dalam rangkap ini, ia menggambarkan aktiviti yang memerlukan kerjasama dan usaha bersama seperti mendaki gunung dan menjerat nada. Dan sebagai maksudnya dalam pantun nasihat ini, bergotong royong amalan yang baik elok diamalkan setiap masa. Jadi baris ini menyampaikan nasihat tentang pentingnya amalan gotong royong ini yang perlu dilakukan selalu kerana ia membawa banyak manfaat. Seterusnya, masuk rangkap pantun nasihat yang keempat, iaitu masuk rangkap pantun nasihat yang terakhir. Jadi, tengah hari pergi mengail, dapat seekor ikan tenggiri. Jadi, gambaran di sini itu gambaran aktiviti memancing pada waktu tengah hari yang membuahkan hasil, iaitu mendapatkan ikan tenggiri. Jadi, rangkap 3 dan 4 itu masuk bagi pantun ini. Jangan amalkan sikap bakhil, akan merosak diri sendiri. Jadi, sini nasihat tentang bahaya sifat bakhil atau kedekut yang boleh merosakkan diri sendiri. Jadi, apakah nilai dan pengajaran yang dapat diambil daripada pantun nasihat-nasihat yang saya berikan ini? Jadi, pantun nasihat yang pertama, nilainya budi pekerti yang baik dan pengingatan jasa. Okey, pengajarannya, seseorang yang berbuat baik akan dikenal meskipun setelah meninggal dunia. Kita digalakkan untuk sentiasa berbudi baik atau membuat kebaikan kepada orang lain kerana jasa yang baik akan diingati oleh orang. Sebenarnya, pantun nasihat kedua, nilainya yang ada pada pantun ini iaitu kejujuran dan ketulusan. Jadi pengajarannya, kejujuran dalam kehidupan membawa maksud kemuliaan. Orang yang jujur akan dipandang tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Oleh itu, bersikap jujurlah dalam segala perkara untuk dihormati oleh orang ramai atau orang lain. Okey, nilai dan pengajaran bagi pantun nasihat yang ketiga pula, nilainya semangat gotong royong dan kerjasama. Pengajarannya, bergotong royong dan bekerjasamalah yang merupakan amalan yang baik dan harus diamalkan setiap masa. Dengan kita bekerjasama, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada dengan bekerja bersorang-sorang dan menyelesaikan tugas dengan lebih mudah. Jadi nilai dan pengajaran bagi pantun nasihat yang keempat, nilainya sikap tidak tamak dan selalu berkongsi. Itu tidak bakhil. Jadi pengajarannya, sikap bakhil atau tamak akan mudaratkan diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlulah mengamalkan sikap bakhil ini, dan kita perlu amalkan sikap pemurah. Kerana dalam hidup ni
sifat tamak akan merosakkan hubungan dengan orang lain serta menyebabkan kerugian pada diri sendiri. Jadi kita akan lanjutkan dengan rumusan pemikiran. Jadi pantun pertama kita itu menekankan aspek kebaikan. Jadi pantun ini mengingatkan kita bahawa kebaikan kita ni lakukan semasa hayat ni bukan sahaja tiada apa-apa, tapi kita akan terus dikenang walaupun kita telah tiada. Budi pekerti yang baik ni akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan akan menjadi warisan yang diingati oleh masyarakat. Contohnya daripada perjuangan tanah Melayu kita sendiri seperti Tuk Janggut dan sebagainya. Jadi kita digalakkan sangat untuk membuat baik kerana segala kebaikan akan dikenang dan menjadi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Itu dan seterusnya rumusan pemikiran bagi pantun kedua yang menekankan kepentingan kejujuran. Jadi pantun ini menekankan bahawa pentingnya kita bersikap jujur dalam kehidupan kita. Kerana kejujuran ni adalah satu sifat yang sangat mulia dan sangat dihormati dalam masyarakat. Dan dalam Islam pun mengajarkan kita untuk bersikap jujur. Dengan sikap jujur ni kita bukan saja akan dihargai tetapi akan diberikan atau mendapatkan kepercayaan daripada orang ramai. Dan kehidupan yang penuh dengan kejujuran ni akan memberikan kita kehormatan dan kemuliaan di mata masyarakat. Jadi kita tengok pada rumusan pemikiran bagi pantun nasihat yang ketiga. Jadi pantun nasihat yang ketiga ni menekankan amalan bergotong royong. Jadi pantun ini menggambarkan bahawa penting dan eloknya jika kita mengamalkan aktiviti bergotong royong dalam kehidupan seharian. Kerjasama ini bukan saja dapat mengukuhkan hubungan antara kita tetapi juga membina semangat kebersamaan dan keharmonian dalam masyarakat. Jadi melalui gotong royong ini kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih mudah dan meraih kerjasama bersama-sama. Jadi oleh itu amalan kerjasama perlulah dipraktikkan agar kita dapat hidup dalam masyarakat yang harmoni dan aman semasa dan saling bersepadu. Jadi rumusan pemikiran bagi pantun keempat yang menekankan bahaya sifat bakhil. Pantun ini memberi peringatan tentang bahayanya sikap bakhil atau kerekut. Iaitu sikap ini boleh mendatangkan mudarat bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada hubungan dengan orang lain. Apabila kita bersikap kerekut sendiri, kita mungkin akan kehilangan peluang untuk mendapatkan bantuan atau sokongan daripada orang lain itu sendiri. Sebaliknya, kita perlulah bersikap bermurah hati dan suka memberi bagi mengukuhkan ikatan sosial antara kawasan sekeliling dan kita sesuatu yang lebih baik. Seterusnya, kita akan masuk pada elemen komuniti bagi pantun nasihat yang pertama. Jadi, kita tengok pada lirik yang pertama dulu, pulau pandan jauh ke tengah. Jadi kita dapat lihat di sini pemetaan pulau itu dikategorikan sebagai distong dan jauh sebagai worker rangkap. Itu tengok pulau AU, au, distong dan jauh A dengan U, jauh. Itu lirik yang kedua, da'i. Okey, sebagai dikategorikan sebagai worker rangkap. Da'i, A tambah I. Lirik yang ketiga tiada dan lirik yang keempat budi yang baik dikenal juga. Di sini terdapat perkataan baik. Baik dikenal sebagai worker rangkap juga, iaitu A dengan I. Baik. Jadi elemen fonetik bagi pantun nasihat yang kedua. Jadi kita tengok pada lirik yang pertama pula, iaitu ada perkataan buah. Jadi buah ni dikategorikan sebagai worker rangkap, iaitu U dengan A. Lirik yang kedua pula mempunyai disukai, iaitu sebagai worker rangkap, iaitu KI. Itu vokal dua vokal yang berturutan tapi dibaca secara terpisah. Jadi semua juga merupakan vokal rangkap, iaitu semua, semua, U dengan A. Seterusnya, elemen fonetik bagi pantun nasihat yang ketiga. Itu lirik yang pertama, pergi mendaki Gunung Raik. Di sini terdapat perkataan Daik. Daik dikategorikan sebagai worker rangkap, iaitu A dengan I. Okey, lirik yang ketiga pula iaitu mempunyai perkataan amalan, iaitu boleh dikategorikan sebagai kata pinjaman bahasa Arab. Dan amalan juga mempunyai kata amalan kata pinjaman. Baik pula dikategorikan sebagai vokal rangkap, iaitu A dengan I, iaitu vokal, dua vokal yang berturutan tetapi dibaca secara terpisah. Baik.
Okay, seterusnya diri yang keempat diamalkan, iaitu sebagai muka rangkap diamalkan. Yang kedua setiap sebagai muka rangkap. Jadi kita masuk pada yang terakhir, iaitu elemen fonetik bagi pantun nasihat yang keempat. Iaitu lirik pertama, tengah hari pergi mengayat. Iaitu adanya perkataan mengayat ni dikategorikan sebagai muka rangkap mengayat, iaitu A dengan A. Itu lirik kedua, seekor dikategorikan sebagai muka rangkap juga I dengan I. Yang ketiga bakhil, iaitu sebagai konsonan pinjaman, itu KH. Bakhil untuk pengetahuan semua juga, bakhil ini juga boleh dikategorikan sebagai kata pinjaman bahasa Arab. Jadi itu saja daripada saya. Syair. Baiklah, seterusnya saya akan mempersembahkan kepada anda syair Gerobok Pusaka. Dengarkan. Gerobok pusaka tinggalan bangsa, tetap kukuh sepanjang masa. Gunanya lama, banyak berjasa, dijaga elok, rapi sentiasa. Hidangan disimpan, pasti terjaga, menyimpan barang perhiasan juga. Nampaknya unik, berbunga jingga, coraknya penuh tidak terhingga. Buatan tangan, uniknya ukiran, kayu dipilih jati dan belian. Tiada tandingan di luar pasaran, harganya mahal cecah ribuan. Gerobok pusaka warisan negara, janganlah lupa wahai saudara. Cinta akan seni moga membara, agar khazanah tetap terpelihara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Syair ialah sejenis puisi Melayu lama yang berangkap dan setiap rangkapnya mengandungi 4 baris ayat yang kesemuanya membawa makna, isi dan maksudnya yang tersendiri. Saya ambil satu kata-kata daripada tokoh iaitu Alwi 1983 menyatakan bahawa perkataan syair itu dikatakan terbit ataupun berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud perasaan yang menyedari. Dan syair ini merujuk kepada suatu karangan yang tersusun rapi perkataannya secara berangka-rangka, seimbang serta mempunyai pertentangan bunyi yang sama pada hujung bunyi yang sama. Jadi baiklah. Jadi berikut merupakan ciri-ciri syair, iaitu mempunyai baris rangkap yang tetap, iaitu 4 baris. Setiap baris menyatakan isi dan kandungan yang bermanfaat dan berkesan kepada pembacanya. Seterusnya, penceritaan berterusan dari satu rangkap ke satu rangkap yang lain, dan maknanya tiada pembayang seperti yang ada di dalam pantun. Dan pada akhir kali, rima akhir bagi setiap baris berakhir dengan huruf yang sama. Ini merupakan lirik syair Gerobok Rezeki yang saya pilih sebagai satu puisi untuk syair kita pada kali ini. Baiklah, ini merupakan maksud syair Gerobok Pusaka. Syair ini menjadikan Gerobok Pusaka ini sebagai simbol warisan budaya yang berharga. Dalam syair ini, penulis menekankan keindahan dan keunikan gerobok yang dibuat dari kayu berkualiti bak jati dan belian, yang kuat ditambah pula dengan ukiran kayu, yakni menggunakan ukiran tangan yang khas daripada mengukir kayu. Jadi penulis menyeru masyarakat untuk menghargai dan menjaga khazanah ini agar
kita tidak dapat melupakannya. Dan seterusnya, menggambarkan warisan budaya dalam identiti bangsa yang berbagai. Baiklah, berikut merupakan pemikiran rangkap pertama syair bagi gerobok pusaka ini. Pertama, rangkap ini menggambarkan kepentingan warisan budaya sebagai identiti bangsa yang diibaratkan sebagai gerobok pusaka yang kekal untuk sepanjang masa. Yakni, gerobok pusaka dijadikan satu bahan menggambarkan satu orang kata sebagai elemen ataupun warisan yang ada. Dan seterusnya, penulis cuba menyatakan bahawa warisan bukan sahaja mempunyai nilai sejarah, namun mempunyai banyak sumbangan positif pada masyarakat. Oleh itu, warisan ini perlu sentiasa dijaga dan agar ia tetap terpelihara dan mampu dinikmati dan diketahui oleh anak-anak bangsa kita akan nanti. Jadi, pesan utama rangkap ini yang ditulis oleh penulis ialah kita perlu menghargai dan juga memelihara setiap baik-baik budaya yang ada di negara Malaysia. Baiklah, pemikiran yang kedua menggambarkan kepentingan menjaga hal-hal berharga dalam hidup kita meliputi aspek makanan dan juga barang perhiasan. Ia melambangkan kenangan dan juga emosi yang ditonjolkan oleh penulis. Jadi dengan menonjolkan keunikan dan keindahan seperti corak bunga jingga yang diceritakan, yang dikatakan ceria ini, maka syair ini mengajak dan juga mengajak kita untuk menghargai serta memanai setiap benda yang kita jaga dan juga kita simpan. Dan pada akhirnya, penulis ingin mendorong kita untuk melaksanakan refleksi dan menghargai setiap aspek yang membuatkan hidup kita menjadi bermakna. Jadi, akhirnya akan membuatkan kita sentiasa berfikir untuk refleksikan diri kita satu persatu agar semuanya kita mampu bersyukur dengan apa yang kita telah lalui dan juga apa yang telah kita capai dari satu masa ke satu masa yang lain. Baiklah, pemikiran rangkap ketiga, syair gerobok pusaka. Rangkap ini menukilkan bahawa keindahan seni ukiran kayu yang unik ini serta berwarisan, terutamanya yang terbuat daripada bahan berkualiti seperti jati dan juga belian. Jati dan belian, saudara dan saudari, merupakan satu perkara yang kuat. Makna kata, dari aspek kayu, jati merupakan yang paling berkualiti dan juga paling orang kata paling kuat dari segi ketahanannya. Dan dari aspek belian pula, belian ini merupakan satu perkara yang paling kuat di atas muka bumi ini yang dinyatakan dan pernah dibuat kajian dalam sudut sains dan teknologi. Jadi, ini menekankan bahawa karya tangan ini tiada tandingan di pasaran di mana harga berasaskan kualiti dan juga tenaga yang dikerah dalam proses pembuatannya. Makna kata, pada hari ini, kualiti yang ada pada pengukir-pengukir kayu Melayu sangatlah tinggi dan perkara ini perlu kita jaga dari satu masa ke satu masa yang lain agar warisan ataupun seni ini tidak hilang di telan zaman. Jadi, selain itu, syair ini juga mencerminkan kebanggaan terhadap warisan budaya yang menunjukkan bahawa setiap ukiran bukan hanya sekadar produk tapi juga memiliki cerita dan makna yang mendalam. Bagi pemikiran rangkap keempat, syair ini, penulis sebenarnya ingin menekankan kepentingan menjaga warisan budaya sebagai pusaka negara. Jadi, penulis mengajak kita untuk sedar dan terus bertanggungjawab untuk melestarikan seni dan juga budaya yang ada. Jadi, perkara ini menggalak rasa cinta dan penghargaan terhadap seni yang menjadi identiti negara. Dan seterusnya, perkara ini seterusnya meningkatkan, orang kata menekankan bahawa untuk memelihara khazanah budaya yang ada dan seterusnya bertanggungjawab untuk menjaganya dari satu masa ke satu masa yang lain. Hal ini perlu dilakukan. Kenapa? Kerana ini merupakan satu warisan dan perlu kita wariskan dari satu generasi ke satu generasi yang lain.
Jadi itu merupakan 4 rangkap ataupun 4 pemikiran berdasarkan rangkap-rangkap yang ada. Seterusnya, nilai dan pengajaran. Baiklah, untuk kali ini, apa yang kita boleh ambil, kita boleh jadikan pedoman dan juga teladan. Yang pertama, masyarakat pada hari ini perlu menghargai warisan yang merangkumi seni ukiran dan juga mempertahankan diri. Dalam dunia Melayu pada hari ini, pelbagai seni diperkenalkan dan ada dan perlu kita jaga bersama. Kedua, nilai yang dapat dipupuk ialah nilai memelihara budaya warisan. Untuk membina satu budaya merupakan satu perkara yang tidaklah begitu sukar, tetapi untuk memelihara merupakan satu perkara yang begitu sukar untuk melaksanakannya. Jadi kitalah antara orang kata generasi yang perlu menjaganya agar ia tidak lapuk dari zaman ke zaman ini. Ketiga, syair menjadi elemen terbaik untuk memberi pengajaran dan menambah nilai moral buat anak bangsa kini atau masa akan datang. Jadi sebenarnya daripada dahulu lagi, puisi ini dari sudut pantun, seloka, syair memberikan orang kata satu titik tambah ataupun nilai tambah agar pembentukan nilai ataupun pembentukan jati diri seorang Melayu dan juga rakyat Malaysia itu kekal dalam diri mereka dan akhirnya mampu menentangkan mesej ataupun menggambarkan bagaimana jati diri nenek moyang kita terdahulu, terutamanya bila kita melihat bagaimana mereka menentang penjajahan suatu masa akan datang. Yang terakhir, semangat yang membara untuk mempelajari warisan bangsa untuk memelihara pusaka nenek moyang. Jadi sebenarnya semangat yang membara ini seterusnya akan membantu kita untuk mengekalkan dan juga terus memahami apa sebenarnya yang berlaku dari satu generasi ke satu generasi lain. Dan akhirnya kita lihat satu persatu, kita tidak diperbodohkan oleh sejarah. Maknanya kata bila kita banyak baca dan juga banyak ilmu, kita sukar untuk diperbodohkan dan mengelakkan diri kita daripada terbaca ataupun terganggu dengan rekaan cerita yang sebenarnya akan merosakkan warisan bangsa kita. Baiklah, kita ke segmen seterusnya iaitu integrasi elemen fonetik dan fonologi, iaitu versi syair. Jadi ini merupakan paparan untuk rangkap pertama. Kita lihat pada baris keempat, iaitu dijaga elok, rapi, sentiasa. Jadi perkataan sentiasa itu adanya penyempuan, satu saya telah senaraikan, dan seterusnya kategorinya ialah vokal rangkap. Seterusnya rangkap kedua, iaitu pada baris kedua adanya juga vokal rangkap, iaitu perkataan perhiasan. Dalam ayat menyimpan barang perhiasan juga, iaitu sama juga, iaitu huruf H, I dan juga A. Maafkan saya, I dan juga A. Seterusnya untuk rangkap ketiga, setiap baris adanya 1 hingga 2 vokal rangkap yang terkandung dalam ayat. Contohnya perkataan buatan, belian, tiada, luar dan juga ribuan. Baiklah, yang seterusnya iaitu rangkap terakhir. Adanya 3 jenis kategori bagi elemen fonetik dan fonologi. Baiklah, yang pertama kita lihat baris paling atas sekali, iaitu baris gerobok pusaka warisan negara. Warisan merupakan satu kata pinjaman. Jadi untuk perkataan warisan kita telah gariskan dengan kataan dengan warna merah. Jadi seterusnya pula ialah janganlah lupa wahai saudara, iaitu wahai dan juga saudara menggunakan diftong, iaitu huruf AI dan juga AU, yang di mana akhirnya cara menyebutnya ialah wahai. Maknanya A itu bunyi A itu ialah penuh dan I itu separuh. Sama juga dengan saudara, iaitu A penuh yang
perkataan you itu ialah separuh ataupun separa. Contoh cara menyebutnya wahai, maknanya I itu tidak disebut dengan penuh. Tak adalah kita sebut wahai, tidaklah begitu. Jadi akhirnya ia dipanggil sebagai diphthong. Seterusnya yang terakhir ialah agar khazanah tak terpelihara. Perkataan khazanah itu merupakan sonen pinjaman, yakni adanya perkataan ataupun adanya huruf English. Baiklah, kita telah sampai kepada penghujung. Jadi dapat saya simpulkan bahawa puisi Melayu tradisional ni mempunyai keindahan dan kekayaan warisan sastera Melayu. Jadi kita tengok Gurindam tadi mempunyai yang berfungsi sebagai karya moral yang menyampaikan nasihat secara langsung. Pantun pula mempunyai bentuk yang ringkas dan puitis melambangkan kecerdasan berbahasa. Yang ketiga, syair yang mempunyai unsur pengajaran dan nilai moral yang mendalam. Jadi apakah kepentingan puisi Melayu tradisional ni pada masa kini dan masa hadapan? Jadi saya tampilkan 3 kesan kepentingannya. Yang pertama, ia memelihara warisan budaya. Yang kedua, mencerminkan nilai dan falsafah hidup. Yang ketiga, memperkasakan bahasa dan keindahan berbahasa. Jadi itu saja daripada kami. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.